Okey, ini adalah video sambungan daripada yang kita dah study semalam, SOX yang pertama. So kita tengok counter yang kedua, MQ Tax. Okey, so ini adalah video sambungan untuk memastikan adakah counter ini counter yang uptrend. Alright, so untuk MQ Tax, okey, so seperti biasa kita perlu tarik sepanjang tempoh 3 tahun. Okey, cantik, nampak tak? Okey, so dia tak ada volume yang berbeza. Sebelum ini hanya satu hari tu kita tak ambil kira lah nah. Jadi kita tengok dekat sini, yang paling cantik adalah sekitar pada bulan Jun 2020. Maka dekat sini ada berlaku perubahan volume. Jadi kita hanya ambil dekat sini saja. Okay, so once kita tengok dekat sini, kita marking sebagai permulaan kenaikan. Okay, kita marking harga semasa dan kita marking harga yang paling tinggi. Okay, yang pertama jelas nampak naik, memang nampak dia naik. Yang kedua, dia sentiasa mencipta new high dan last dia buat high adalah pada bulan 8. So tak lebih daripada 3 bulan, cantik, dan dia tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Jadi ini adalah counter pertama yang kita nak masukkan di dalam watch list. Baru masuk dalam watch list, belum lagi kata boleh beli. Okay, so kita pergi ke counter seterusnya, NICE and ICE. Alright, so counter NICE, firstly, anda follow saja saya punya step. First kali kita tarik dia sepanjang tempoh yang ada dekat chart NSS ini. Dan kita tengok di mana ada perubahan volume. Ya, bermula Ogos juga. Okay, so once bermula Ogos adalah sekitar sini. Jadi kita ambil permulaan kenaikan adalah 5 sen. 5 sen betul. Okay, paling tinggi dia pernah mencipta kenaikan adalah 53 sen. Dan sekarang adalah harga pada 30 sen. Jadi mana pergi tu? Okey. Yang pertama sekali nampak jelas naik nah. Yang kedua dia sentiasa mencipta new high dan last high dia adalah pada bulan 8, so baru dalam tempoh sebulan. Maksud kata kalau tak sampai 3 bulan, still okey lagi lah. Okey, kalau dah lebih 3 bulan maksudnya dia dah consider sideways. Alright. So dia pernah tak turun di bawah paras kenaikan? Tak pernah. So kita consider dia sebagai good counter. Nah, so saya marking G, G for good. AHB. AHB. Alright, so sama juga. Jadi kita tarik sepanjang tempoh mana yang ada. Okey, kita tarik saja dulu sepanjang tempoh mana yang ada sehingga tahun 2017. Okey, so di mana ada perbezaan volume sama juga dekat sekitar bulan Ogos ataupun awal sikit bulan Mei. Okey, jadi kita hanya ambil sekitar bulan Mei sahaja. Okey, saya tak marking lagi dah. Ini adalah permulaan kenaikan, ini adalah high dan ini adalah harga semasa. Alright, jadi high dia baru 2 hari lepas. Okey, nampak naik, sentiasa mencipta new high dan tak pernah turun di bawah paras kenaikan. So kita ambil dia sebagai good counter. Okey, good counter. Nah, kemudian ice stone. Betul tak saya sebut ni? Okey, so kita pergi ke next counter. Okey, counter ini merupakan counter yang baru. Alright, counter yang baru. Dan volume pun tak ada perbezaan. Okey, lebih kurang sama je. First masa IPO launch, okey, lebih banyak daripada yang sekarang ni. Okey, so kalau kita nak ambil dia sebagai satu kategori uptrend, yang pertama sekali kalau IPO counter based on technical analysis, kalau kita nak buat kajian, pastikan kita tahu waktu IPO open tu harga dia berapa. Alright, so yang pertama. Yang kedua je, mesti lebih daripada setahun untuk buat analisis teknikal. Dan lebih menarik sekiranya ada perubahan volume yang ketara. Dan sekarang ni tak ada perubahan volume yang ketara. Dan lebih menarik lagi sekiranya dia ada perubahan volume yang ketara dan harga berada di atas paras paling tinggi sepanjang setahun. Okay? So, dikategorikan sebagai bagus, tapi saya jarang tengok counter-counter yang baru. Selalunya saya tengok more than 1 year. Okay, so saya abaikan dulu counter ni. GET, GETS. Okay, so kalau kita tengok counter ni, okay, sepanjang setahun, sepanjang 3 tahun, dia ada, sini ada volume juga nah. So, bila dekat situ ada volume, so kita kena tarik naik atas kita tengok. Okay, volume yang sekarang lebih banyak. So far kita consider yang sekarang ni je lah. Okay, so ini pun kategori counter yang saya boleh marking sebagai good counter. Cumanya
untuk kita nak buat pembelian mungkin ada teknik yang berbeza nanti. Okey, mungkin ada teknik yang berbeza nanti. Alright. So dia ada teknik khas untuk kaunter-kaunter yang macam ni, baru permulaan kenaikan. So dia ada khas punya teknik untuk kaunter-kaunter macam ni. Boleh nah? Okey, so kita pergi kaunter JCY. Alright, so JCY ni sama juga, first step kita tarik dia beberapa tahun, and then kita tengok di mana ada perbezaan volume. Alright, so perbezaan volume itu berlaku sekitar sini. Waktu ni, kan sebelum-sebelum ni ada volume, tapi yang paling cantik starting bulan Julai. Okay, so kita ambil starting bulan Julai, pun sama kategori good counter. Cumanya saya letak marking dulu sebagai good counter, tapi saya kena tengok harga juga. Okey, nanti saya akan buat pemilihan daripada segi harga balik. Selepas ni kita tengok ada berapa banyak counter yang kita pilih, dan saya kena tengok daripada sudut harga pula. Nah, ini ni adalah marking yang pertama. Okey, pemilihan counter kita nak buat first filter dulu untuk uptrend. Kemudian baru saya akan buat second filter pula. Sampailah kita tengok dalam banyak-banyak counter ni, contohnya kita dapat 10 counter, 12 counter. So kita tengok teknik apa pula yang boleh buat pembelian. Ini baru pemilihan counter, belum kita kata nak beli menggunakan sebarang teknik lah. So kena jelas dekat situ. Okay. Alright. So macam ni, memanglah dikira sebagai good counter, tapi ada ciri-ciri yang menyebabkan saya tak ambil counter ni. Sebab apa? Mungkin saya letak dia di pilihan yang kedua. Okay. So yang pertama sekali, kalau kita tengok dekat sini ya, memang cantik. Dia ciri-ciri uptrend tu ketiga-tiga ada dekat dia. Cuma yang tak best dia adalah apa? Okey, yang tak best dia dekat sini. Okey, dia get up, then sekarang ni dia sedang turun balik. Okey, so kita boleh monitor counter ni. Okey, just boleh monitor. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit kepada anda. Okey, contoh macam ni kan, kenaikan. Okey, so kenaikan kita tengok volume banyak tak? Okey, banyak ah. Ini pun ada kenaikan dan penurunan. Okey, ni penurunan. Yang ni. So, volume dia banyak tak? Sikit kan? Okey. Even yang ni pun banyak volume tapi masih rendah daripada volume yang lama. Okey. Kalau kita cekap, kita ambil ke semua volume ni, tambah dengan volume turun. Sama banyak tak? Okey. Tapi the best part adalah dekat sini. Berlaku kenaikan, volume banyak. Yang ni, penurunan, volume sikit. Maksud dia apa? Maksud dia masih strong lagi lah. Okay, masih strong. Nanti saya akan cerita lebih detail kenapa saya kata, okay, macam mana kita nak tahu counter ni jerung masih berada dekat dalam. Institution masih pegang counter ni. Nanti saya akan ceritakan. Benda ni rahsia. Rahsia. Ramai orang yang tak akan cerita punya. Dia tahu dia tak akan habak punya. Tapi kalau saya akan cerita dan make sure anda manfaatkan benda-benda. Tapi bukan sekarang masa dia. Okay, step by step, right? Okay, so counter ni dikategorikan sebagai good counter. Okay, cumanya kita perlu tengok teknik pula nanti. Mestron pula. Okay, so Mestron. Alright, Mestron tak cantik lah. Saya bagi tahu terus terang. Volume tak ada beza. Dan dia masih dalam keadaan sideways. Dan dia belum lagi lebih daripada tempoh setahun adalah. Cuma better more than 1 year, 2 year macam tu, so far lebih bagus. So saya abaikan dulu counter ni. Kita tengok seterusnya Goodway. Okay, Goodway. Alright. Goodway sebenarnya tak ada perbezaan volume. Okay, sebenarnya volume dia dulu pun pernah banyak, kat sini pun pernah banyak, dekat sini pun volume yang, nampak? Sini dulu lebih banyak daripada yang sekarang. Okey, yang sini pun banyak juga macam. So bagi saya tak ada perbezaan volume. Jadi kalau tak ada perbezaan volume, kita kena start ambil dari sini lah. Okey, so counter ni counter uptrend. Okey. Daripada segi nak pernah turun di bawah pada kenaikan tu susah sikit nak baca sebab kita tak tahu di mana permulaan dia naik. Tapi kita boleh kategorikan di permulaan naik waktu dia break resistance ni lah. Okay, so kita ambil kat area sini yang paling bawah sekali. So dia tak pernah turun di bawah pada kenaikan dan dia memang sentiasa mencipta new high sekarang ni. Alright, dapat lah. So yang ni dikategorikan sebagai good counter. Cumanya kita perlu tengok teknik apa yang kita nak masuk nanti counter ni. Kita nak entry lah. Kita nak
guna teknik apa. Yang tu yang paling penting. Okay. This one. Okay. Yang ni pula. Kalau counter macam ni kan. Walaupun ada perbezaan volume. Okay. Tetapi disebabkan dia datang daripada atas. Dia turun. Break support. Dan dekat sini ada volume. Walaupun ada volume. Selalunya saya ketepikan dulu counter ni. Nak tahu kenapa? Sebab dia pengalaman lah. So pengalaman dah mengajak sesuatu. InsyaAllah anda akan dapat. Nanti anda akan tahu lah counter-counter apa yang anda rasa tak mau lah. Tengok macam orang kata lawa tapi kita tak mau tengok pun. So nanti anda akan faham lah. Anda akan dapat jenis tu. Okay, yang ni cantik. Dia datang daripada bawah, relax, steady. Tiba-tiba dia naik. Yang ni memang cukup A ya. Okay, yang ni saya kata permulaan kenaikan. So kita nak tahu waktu bila kita nak masuk. Yang ni kita dikategorikan sebagai good counter. Ciri-ciri uptrend tu ada dan dia adalah merupakan satu counter permulaan uptrend. Jadi macam mana kita nak entry counter yang permulaan uptrend ni? Yang tu topik yang paling mahal yang saya boleh kata. Tapi ada lagi topik yang lebih mahal. Nanti saya beritahu. Ada satu topik yang paling mahal kali ni saya nak share kepada anda. Okay, yang ni kedua mahal lah. Nah. Okay, so yang ni dia ada teknik macam mana kita nak masuk. Tapi kita masih di dalam topik untuk filter counter. Jadi counter ini dikategorikan sebagai good counter juga. Okay, iconic. Saya beritahu tu terang. Kalau counter ni sideways, tiba-tiba dia turun, dia naik, lepas tu dia ada volume kat sini kan. Macam ni, sebenarnya kategori kita panggil dia sebagai uptrend tau. Sebab dia memang ada ketiga-tiga ciri counter tu. Ketiga-tiga ciri uptrend. Cumanya, macam saya kata tadi, kita kena lebih detail. Sekarang kita buat filtering yang pertama. Filtering yang kedua, kita nak tengok, ada tak teknik yang kita boleh masuk counter ni? Mungkin kita boleh letak dia sebagai watchlist. Adakah teknik yang kita boleh entry dia, nak masuk dia? Contohnya macam ni. Ini permulaan kenaikan, ini penghujung kenaikan. Ini adalah cantik. Level-level yang cantik dia, retrace 23, 38. Itu maksud dia. Dan yang ni belum masa dia untuk saya. Kita masih di dalam topik filter counter. Dari yang lima filter tu. Yang pertama syariah, yang kedua volume, yang ketiga harga, yang keempat induk saja, dan kelima uptrend. Sekarang ni kita di dalam topik uptrend. Anda kena clear dalam topik uptrend. Sekarang kita nak filter counter yang uptrend. Dapat lah? ISO ni. Allah. So kita pergi ke counter Iris. Iris pun volume dia tak berapa cantik lah. Sebab saya tahu counter ni dia datang daripada atas dulu. Daripada atas dia turun sideways dan dia naik. Okay, so far kita boleh letak dia sebagai watchlist. Cuma dia ni masih nampak sikat lagi. Nampak tak? Dia ada, macam mana saya nak beritahu? Dia ada sideways. Dia kategori yang masih sideways dan naik pun candle dia tak apa cantik lagi sekarang ni. Faham tak? Yang ni susah saya nak cerita. Tapi experience akan mengajak anda sesuatu. Maksud dia walaupun dia naik, tapi candle dia tak cantik ya. Nampak tak? Candle dia still biasa. Tahu macam mana nak cakap tak? Nampak dia walaupun dia uptrend tapi still nampak sideways. Okay? Tapi saya ambil counter ni. Mungkin ada signal. Maksudnya mungkin kita boleh guna apa-apa teknik untuk kita nak masuk counter ni. Okay? So saya kategorikan sebagai good counter lah. Dan kebanyakan sekarang memang market index sangat cantik dan memang kebanyakan counter pun banyak lah. Kanger pun sama kategori macam Iris tadi. Dia daripada sideways dan dia naik ni bukanlah satu permulaan kenaikan. Macam tadi saya kata apa dia counter tadi ya? Ada tadi saya tunjuk counter yang naik. Tak apa, nanti kita tengok balik lah. Good way ke? Ini ke? Ada tadi yang sebelum tadi saya beritahu tu, yang permulaan kenaikan. Dia lain lah permulaan kenaikan dia. Okey, sebelum ni dia tak ada volume dan sebelum ni dia memang sideways daripada bawah dan dia naik. Itu kita panggil dia permulaan kenaikan. Yang ni bukan permulaan kenaikan. Yang ni dia memang anak orang kaya, dia jatuh sakit ke, dia jatuh miskin, tiba-tiba dia bangkit balik. Lebih kurang macam tu.
Dia bukan datang daripada orang yang susah, bukan datang daripada keluarga biasa, dia bukan datang daripada bawah. Nak bagi tahu macam mana bagi anda faham, tak tahulah. Okey, tapi dia bukan permulaan kenaikan. Ni apa based on experience yang saya boleh bagi tahu kepada anda, ini bukan permulaan kenaikan, ini adalah kenaikan biasa. Okey, kenaikan biasa dan kita boleh masukkan dia sebagai watchlist tapi kena tunggu signal. Ada teknik baru kita boleh masuk, tak ada teknik tak boleh masuk. Okey? Alright, so saya ambil juga tapi nanti saya akan buat filtering sekali lagi. Destiny. Destiny sekali tengok pun dah tak cantik. Sebab apa? Volume dia tak ada beza. Jadi bila volume tak ada beza, daripada dulu pada so saya kategorikan dia sebagai sideways ataupun downtrend. Okay, Destiny, kemudian Kucing. So kita boleh ambil contoh ni lah. So kita ambil, memang dia ada ketiga-tiga ciri tu. Bukan permulaan kenaikan. Volume dia tak banyak beza daripada dulu. Okay, so kita boleh monitor dulu counter ni. Maksudnya dalam list tapi bukanlah counter pilihan utama. Just masukkan saja, tapi bukanlah pilihan utama. Kemudian Batman. Ni lagi tak best. Okay, sebab tak ada perbezaan volume. Maksudnya dia sedang turun, dia cuba naik balik. Tak tahu. Tak ada ciri-ciri yang kita nak. Ciri-ciri apa? Jelas nampak naik. Sentiasa mencipta high, dia tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Tak ada ciri tu. Okay. Ni paras dia naik dulu, tiba-tiba dia turun bawah paras. Faham tak? Okay, so tak ada ciri tu. Ikhmas. Yang ni pun sama. Okay, dia tak menarik. Okay, kurang menarik. Sebab dia datang daripada atas. Saya bukanlah kata tak suka counter-counter macam ni. Kalau anda tak percaya kan, tengok counter-counter yang datang pada atas ni, sideways, tiba-tiba dia naik, try lah masuk. Saya senang je, try masuk tengok. Okay, apa akan berlaku. Right, so saya tak ambil counter ni lah. Sebab volume dia tak ada nampak beza bang. Dulu dengan sekarang tak nampak. So volume dia start beza dekat sini. So kita nak tengok counter ni macam mana. Sideways, betul tak? So saya tak ambil lah. Okay. Okay, ada orang bangkang kan. Kenapa dia ni tak ambil kan? Itulah alasan saya. Sebab dia volume mula daripada bulan Ogos tahun lepas. Dia tak ada ciri yang kita nak. Dapat kot. Ni Shin. Okay, so untuk counter ni Shin ni pula. Bagi saya boleh lah kalau anda nak monitor. Kalau tak ada sangat counter, boleh lah monitor. Okay. Tapi kalau terlalu banyak counter, mungkin counter ni kita akan lepaskan dia nanti. Sebab volume dia tak ada beza. Daripada sini nampak tak volume dah. Okay, so dia dah pernah turun di bawah paras kenaikan. Jadi, maksud saya dekat sini. Okay, kenapa saya pentingnya volume? Okay, maksud dia macam ni lah. Jadi, volume ni adalah kuantiti orang beli. Okay, kuantiti jual beli lah, transaction. Jadi kalau orang biasa macam kita mungkin dah cerecek macam ni je kita masuk. Tapi kalau jerung yang masuk mungkin banyak macam ni. Jadi kita tengok tak ada perbezaan. Maksudnya mungkin jerung yang sama. Faham tak? Okey, kalau ada perbezaan yang nyata, yang ketara, mungkin ada jerung baru yang masuk. Dia baru lepas counter lain dan dia masuk counter ni. Ada yang tak faham tu, tak apa. Slow. Relax. Bio holding. Okay, so far untuk bio holding boleh dikira sebab volume sebelum ni memang tak banyak, starting dekat sini banyak, so kita ambil yang dekat sini je lah. Okay, cumanya macam saya kata lah, ini bukan counter permulaan kenaikan. Kalau cantik lagi kita cari counter permulaan kenaikan. Sebab ni dia datang daripada atas, dia turun dan dia cuba naik. Cuma kalau dia yang ni atas ni tak ada, dia duduk kat bawah ni. Dia duduk kat sini semua, tiba-tiba dia naik. Yang tu cantik lah.
Memang syok lah. Dia main daripada atas, dia turun dulu. Then dia nak break ni pula, dia duduk main lama kan. So boleh monitor counter ni. Cuma nanti ada signal lain. Contohnya mungkin kita kena tunggu dia break resistance ni dulu. Okey, baru kita boleh consider dia sebagai lebih selamat untuk buat pembelian. Untuk monitor, kalau kata contoh counter tak banyak contoh counter dalam list kita tak banyak, untuk nak masuk counter buy holding dalam list, okey. Tapi kalau banyak tak perlu masuk lah. PUC. I think counter ni pun sama lah. Dia turun nampak. Volume dia tak ada beza lah. Siapa kata volume ada beza dekat sini? Susah lah. Sebab dia yang beza tu, dia tak banyak sebelum ni. Ni nampak dia taklah beza. Kecuali tinggi-tinggi ni semua. Yang tu beza lah. So kita boleh ambil setakat ni. Jadi saya tengok macam ni pun, kita dah consider dia sebagai downtrend. So kita tak ambil counter ni lah. Sistek. Sistek ni saya ingat tahun 2015 lah saya beli. Tak syok bang. Ni volume ni tak ada beza. Tak ada beza. 1-2 hari je dia tak cantik sangat. Okay, so saya tak ambil lah contoh ni. Dan bawah-bawah ni saya rasa dah macam makin bawah ni volume semakin kurang. So faham-faham lah, volume semakin kurang. So anda boleh buat kajian sendiri yang bawah. Saya rasa setakat tu dulu untuk video kali ni. Dan saya nak tambah satu lagi adalah Encom. Okay, counter ni saya ada entry. Okay, Encom kalau kita tengok, nampak dia daripada bawah, volume pun tak ada, maksudnya dia duduk pada bawah, duit pun tak ada kan. Tiba-tiba duit banyak naik. Nampak tak? Hak ni cantik. Hak ni cantik. Okay, so kita ambil dekat starting volume ada. Okay, so sekarang ni dia dalam keadaan sama tak macam ciri-ciri yang kita nak ada lah. So anda tahu lah kenapa saya masuk. Dan saya masuk pada harga 450. So anda mesti faham kenapa saya masuk. Sebab ciri-ciri dia. Cuma teknik saya belum share lagi lah. Apa teknik yang saya pakai, TP saya nak jual dekat mana, sampai sekarang saya tak jual lagi. Okay, TP saya tunggu dekat mana, tu tak tahu lagi kan. So benda-benda ni yang saya nak share. Okay, so nasihat daripada saya, yang pertama apa dia? Yang pertama, kita faham dulu. Kita ni nak buat analisa technical ke fundamental. Kalau kita nak buat technical, kita kena study technical dan jangan campur aduk dengan fundamental. Sikit-sikit tak apalah. Kalau kita nak menggunakan teknik fundamental, so kita tak boleh tengok graf. Kita kena buat kajian menggunakan fundamental. Okay, then kita decide untuk technical, so kita kena cari counter dulu. Seperti yang saya dah inform, ciri-ciri counter macam mana. Okay, cari dulu counter-counter yang contoh macam ni tadi. Kita dah cari, kita dah filter daripada 50 counter, mungkin dapat 15, mungkin dapat 10. And then kita simpan 10 counter tu, then kita tengok teknik mana yang boleh pakai. Faham tak? Adakah kita nak menggunakan teknik MACD? Adakah kita nak menggunakan teknik support resistance? Ataupun menggunakan sebarang indikator lain? Jelas dekat situ. Okay? Then kita kata ada signal. Once kita tengok ada signal, then kita pun beli. Dan kita kena tahu, sebelum kita beli, kita kena faham berapa nilai kita rugi, berapa TP. Then, kalau tak jadi, kena ada plan A, plan B. Yang tu saya akan ajak nanti insyaAllah. Okay? Hope video ni dapat rating tinggi. Maksudnya, ramai yang play. Alright? So, barulah kita semangat nak bagi video-video yang lebih lagi. Untuk pengetahuan, saya bersama dengan Tasmo, memang kita orang tengah buat recording dan video itu banyak sebenarnya. Lebih daripada 10 jam. Tapi kita upload step by step. Okay? So, bila dah dapat maksimum, okay, kita dah rasa macam okay, dah berpuas hati. Contohnya berpuas hati apa? Ni. Sekarang ni kita tengok video yang paling lama saya upload adalah minggu lepas. Baru 8,500 view. Tapi malangnya 8,500 view ni baru 50% saja. Maksudnya ibarat macam 8,000 orang yang view hanya play separuh saja video. Ataupun dia play habis tapi play 2 kali. So hanya 4,000 saja yang view. Sedangkan dalam grup kita ada 11,000. 11,000 hanya 4,000 saja view. Rating sangat rendah. Okay, sangat rendah. Hanya 35% saja. Kalau exam fail 35%.
Okay, so make sure anda kena serius sikit study. Okay, sebab lebih banyak lagi kita nak share, nak kongsi, dedahkan rahsia macam-macam lagi. Dan ingat, ada satu teknik rahsia yang saya nak kongsikan kepada anda. Macam mana nak buat duit selain daripada profit. Nampak tak? Confirm. Saya boleh cakap, macam mana nak buat duit selain daripada profit, confirm boleh dapat duit. Berapa nak saya akan ajar. Alright? So boleh lah. So jumpa lagi di video yang akan datang.